Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawluhu wa ila man yujadu minhum Jadi asal matan tu, kalau tengok matan dia saja, ini nama sedekah tu sampai Ibn Sabil sambung matan dia wa ila man yujadu minhum. Jadi nama sedekah kepada 8. Jadi dia sebut bab taksimat. Beri ni ila man yujadu minhum, kepada. Jadi tudfa'u zakat ila asnaf samaniyah wa ila man yujadu minhum, dan diberi kepada man yujadu minhum, siapa yang wujud yang ada minhum di kalangan mereka itu, ay minal asnaf. Jadi perkataan qauluhu ini khabarnya fihi isyaratun, jumlah tu jadi khabar bagi qauluhu. Pada perkataan ini isyarah, penunjuk ila anahu, kada bahawasanya dalam ulum sya'an, idza faquda ba'du asnafi, apabila luputlah sebahagian daripada asnaf, wa wujidal ba'du, dan didapatikan sebahagiannya, tusrafu liman wujida, dibelanjakan, diagihkan, ditasarrufkan ia az-zakat ataupun sedekah ila man wujida, kepada man, sesiapa yang wujida, didapatikan akan dia man. Jadi kalau ikut dia sebut, yang ni kaedah pengagihan asal asnaf yang 8. Jadi bila kita nak agih, siapa yang mawujud minal asnaf tu, itu je lah. Itu kaedah taksimat dia. Jadi asnaf 8, kalau memang ada 8, asal kita punya duit tu bagi 8 lah. Kalau tengok-tengok asnaf tu ada 3 lah. Jadi antara yang rasanya dah sebut sekali lalu tadi, bila kita bagi sendiri, dah gugur asnaf amil. Pasal bila bagi sendiri, amil tak ada lah. Pasal amil mesti lantikan daripada orang yang ada wilayah, penguasa. Amil lah tak ada, mu'alaf tak ada, gharimin tak ada, katalah gitu, Ibn Sabil tak ada, Sabilillah tak ada. Jadi fuqara' masakin lah. Satu bab tu mesti kena faham semua, pasal yang tu yang ghalib yang jumpa kita. Dia dari segi yang lain tu satu hal lah, tapi nak faham kena faham, tapi yang mesti faham sangat fuqara' masakin, pasal tu yang ghalib ada kat kita, dan takrifan dia yang kalau kata kita nak agihkan benda yang berkaitan dengan kita kena keluar zakat, kena kenal lah semua asnaf tu. Baik, jadi faham daripada perkataan tu ila man wujida minhum, apabila kita nak bagi, tengok pada man wujida lah. Fa'in faqadu kulluhum. Baik, sekiranya luputlah mereka itu, kulluhum, sekalian mereka itu asnaf, seorang pun tak ada. Andai kata kita hidup macam zaman Umar bin Abdul Aziz yang punya ceritanya gitu kan, sampai tak ada orang nak terima zakat lah. Siapa? Tak ada. Macam mana? Hufizati zakatu, disimpan zakat, simpan. Sampai bila? Hatta yujadu kulluhum aw ba'duhum, sehingga didapati sekalian mereka itu asnaf ataupun ba'duhum. Jadi kaedah dia, tengok ada seorang fakir miskin, dia tengok jadi miskin seorang. Siapa? Rumah terbakar, apa-apa kasbu apa tak ada, ataupun stroke, tak boleh kasbu. Tengok mal dia. Tengok mal dia tak cukup untuk lama kaya dengan umur ghalib, dengan tanggungan dia. Macam mana? Ambil zakat tu bagi dia. Banyak anak? Semua bagi. Semua bagi. Siapa nak, tunggulah duduk tempat tu. Okay. Hadilah. Tapi kalau contoh tadi, tunggulah dapat stroke. Contoh je kan. Bagi saja guna fakta tu. Okey, siap. Okey. Dan wala yaktasiru ala aqalla min salasatin min kulli sinfin. Okey, yang ni kalau ikut dia sebut kaedah, walaupun lafaz tu ada yang mufrad jamak, kaedah macam ni. Wala yaktasiru, dan tak boleh meringkas ia. Ia faham tu muzaki, orang nak keluar zakat.
fi ita'i zakah ala aqalla min salasatin min kulli sinfin, di atas yang kurang daripada 3, faham tu, 3 individu min kulli sinfin, daripada setiap asnaf, setiap satu sinfin. Asnaf daripada sinfun, sinfa ni asnaf. Jadi bila asnaf 8 dia panggil asnaf lah Arab. Kita asnaf mufrad buat asnaf dia jamak buat asnaf kan. Melayu macam tu lah bahasa dia. Kalau marfu' semua marfu', Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Zahab tu ila Abu Bakar, marar tu bi Abu Bakar. Melayu macam tu. Tapi kalau Arab lah. Dah tu disebut kulli sinfin, pada kita bahasa kita kulli asnaf lah. Jadi maksudnya kullu asnaf tu jangan ringkas kepada ala aqal, kurang daripada 3 minal asnafi samaniyah illal amila, melainkan amil saja. Itu pengecualian. Fakta asal itu amil saja yang istilahnya satu. Jadi maksudnya kalau kerajaan dia lantik amil, boleh pada dia melantik amil seorang. Tapi kalau kita bagi, memang amil tak ada. Sebutlah kaedah tu. Tu kena ingat sangat. Kita bagi sendiri, amil punya saham tak ada. Jangan kita lah bagi, aku nak 1/8 juga. Maksudnya aku amil, aku yang bagi agih ke dia. Aku agihkan zakat. Tak boleh. Amil kena faham, jangan buat bodoh-bodoh. Dia tak boleh lantikkan sendiri ataupun lantikkan grouping-grouping mana-mana. Dia mesti lantikkan daripada pemerintah. Even pemerintah tu UMNO. Nama pemerintah. Even pemerintah tu, jangan contoh kalau saya pergi Siam kan. Jangan Siam. Pasal mesti pemerintah. Kalau kata Siam tak ambil peduli, dalam kelompok masyarakat Islam, siapa yang menguruskan ahwal muslimin, siapa yang jadi imam, siapa yang istilahnya dia jadikan marja', orang tu lah istilahnya, istilah tempat dia kembali, dia ni yang ada wilayah, yang jadi imam, yang jadi ikutan orang. Dia cakap orang akan pakai dalam kampung tu, hukum hakam, nasihat dan sebagainya. Dia yang akan nantikan lah. Dia kata kalau kata dalam kampung tu duduk negeri kapir New Zealand ke Tasmania ke, duduk Irian Jaya, tak betul ayat tu. Duduk dekat Antartik ke, bukan Arktik, Antartik. Kita je pemerintah kelompok kita lantik seorang amil, kau jadi amil. Tu lain lah. Jadi macam mana pun atas wilayah itu, nak faham wilayah itu. Baik, jadi ilal amila. Jadi yang lain mesti 3 lah. Sabilillah ibn sabil, 3. Kalau ada pun memanglah tak ada 3, melainkan ada seorang je. Seorang je lah. Yang tu, yang tadi pun ada soalan berkenaan tu. Fa innahu yajuzu an yakuna wahidan. Baik, antara sebabnya pasal apa? Kerana bahawasanya adalah amil ni wahid. In hasalat bihil kifayatu, tu pun jika hasillah dengan wahid itu kifayah oleh memadai. Maksudnya seorang tu memadai. Penduduk kampung pun ramai. Ada berapa? 20 orang. Kat mana? Kat Antartik. Bofi, duduk pun dalam iglu. Tak faham sudah. Wa idza surifa lisnataini, apabila ditasarrufkan zakat itu kepada 2 min kulli sinfin gharama lisalisi aqalla mutawwilin, kena bayar lain, maksudnya kena bayar ganti rugi tak sedap bahasa tu, kena bayar balik, maksudnya kena ganti, maksudnya kena bayar tambahan. Tu gharama ni, gharim sini disebut. Maksudnya dia kena bayar ganti balik. Yang kalau dah bagi 2 orang katalah, yang ni dia bagi 2. Sepatutnya kena bagi 3. Habis duit zakat. Dia zakat dah habis lah. Nak minta kan dia. Katalah dengan bahasa itu, nak minta tak boleh. Kalau boleh minta balik tak apa. RM10 balik. Hari tu dah bagi ni buruk siku ni. Tak kira lah buruk siku tak buruk siku. Kata dia minta tak. Dia silap agih katalah tu. Dia minta tak. Dia boleh bagi lagi setiap sinfon tu, bagi ambil RM10 untuk jadi nama 3 orang. Kalau tak 2 orang. Ni kalau kata semua pakai tambah bagi, habis lah duit. Dia beri tak sampai lagi, habis lah belanja duit dulu katanya. Macam mana? Dia ambil duit dia, kalau kata ada 8 sinfon, sekurang-kurang kena bagi gharama
kena bayar semula lisalis bagi orang ketiga, aqalla mutamawwal sekurang-kurang benda yang dibilang harta. Jadi RM10 harta. Itu pun kalau ikut banyak lah. RM1 harta tak? RM1. Mal. Boleh RM1, RM8 kita tambah. Untuk bagi ada setiap sinfin ada 3 orang. Dan 3 orang tu pun kalau ikut wajib ke bagi sama rata? Tidak. Yang penting 3. Di atas kita nak bagi kalau 10 tu 118, 334. Faham dengan bahasa angka nisbah tu. Tak faham tu pergi ngaji matematik. Pasal dia angka nisbah tu. Macam kita berniaga selalu orang guna bahasa berapa nak kira ni? Kira 7-3. 7 awak, 3 awak lah. Tak boleh 8-2. 6-4. Itu nisbah 2 orang. Ini saya sebut 3 sinfin tu. 3 orang tu dia buat 3-3-4. Ataupun 118. Ataupun 2-2-6. Boleh faham kan? Atau 6-2-2. Sama lah tu. 6-2-2-2-6. 901 tak boleh. Pasal kosong. 911 itu saja yang bulan datang. Tak faham sudah. Dah lebih 11 pula. Kalau 901 tak boleh. Dia mesti 911. Pasal mesti untuk yang lebih kau dah lebih kena tambah satu lagi. Kalau 91 kena tambah 1 lagi. Okey. Best. Kita main nombor ni kena balarah agak dalam bab tu. Okey, siap. Selesai. 9,5. Aqalla mutamawwal. Maksudnya kalau 5 kupang masih dipanggil mal, sah untuk atas nama zakat, sah. Sah, boleh. Aqallu mutamawwal. Uruf. Aqallu mutamawwal. Uruf. Macam 1 sen lah ni orang panggil mal lah. Duit. Tak tahulah. Kalau 5 sen budak-budak tak nak. 5 sen bagi 5 sen. 5 sen ni zaman kita dulu macam 1 sen lah. Nak beli semua salah. Nak kata tak duit, duit. Nak buang, duit juga. Tapi nak beli apa pun tak boleh. 5 sen boleh beli coklat sebiji tak? Boleh lagi. Dulu 1 sen, tak boleh, bukan, tak boleh beli apa. 5 sen taklah sampai 1 sen lagi lah ni. Pasal kita punya duit ni telah, kerajaan telah mengurangkan beban rakyat Malaysia kan. Mengurangkan beban untuk bawa barang. Kena tanggung tu. Tengok. Bahasa-bahasa WhatsApp ni ada je canggih-canggih tu. Kita tumpang bahasa dia punya. Ada orang tak faham. Dia miss up. Okey, ada soal itu boleh? Tentang asal yang sebut tu kaedah taksimat. Satu kalau kita yang memang bagi tu, bab tu memang kena pandai semua. Satu kalau kita ilmu tak ada, itu yang kaedah senang je lah. Bagi je ke Baitul Mal. Dia orang salah, dia orang dalam dosa pasal wajib atas dia orang. Untuk kita dah lepas lah. Kalau kita nak bagi, kita tak setuju dengan dia orang, bagus bagi sendiri. Tapi mengaji tak? Tak mengaji. Tengok-tengok semua kena ganti balik. 10 tahun dah keluar zakat. Bodoh rupanya pandangan muka. Nak komplain ke orang beragih zakat tak betul, awak pun tak betul. Pandangan muka kita. Bahawa kita tahu langit tinggi rendah. Nak bodoh ke orang, kita dengan kita sekali bodoh. Saja sebut ayat-ayat macam tu untuk tambihun liman ghafala. Ada soal? Boleh. Dan taksimat. Macam mana cari sampai dapat tu macam mana? Kaedah dia waktu wajib zakat tu, tengok tarikh haul apa dia, nisab tu. Tarikh wajib zakat tu, siapa asnaf yang ada. Nak kira istilah mahal qaryah, Jumaat. Apa ada? Macam mana pun kalau dah dapat 333, cuma yang lain tu nak tengok asnaf yang lain. Satu bab macam ni kalau sikit nak sebut, asalnya kalau kita nak bagi, kita kena carilah tu.
Yang sepatutnya bab ni yang sangat tahu siapa? Pemerintah. Lepas tu kalau kita belajar bab muamalat, antara orang yang memang akan tahu bab harta benda ni ialah pemerintah. Satu, nanti kalau ada kematian, sepatutnya pemerintah bila ada mati, dia sepatutnya ada wakil kerajaan selia harta untuk dia agih pada siapa pewaris. Kalau ada wasiat, wasiat. Kalau harta pusaka tak habis diagihkan dengan sebab warisan yang tak ada yang asobah, yang orang habis kata harta tu tak boleh bagi pada Baitul Mal. Tambah pula kita belajar bab pengurusan harta, terutama kanak-kanak yang kematian bapa. Bab wilayatul mal, bab kuasa memegang harta. Dia pertama bapa, lepas tu datuk, lepas tu orang yang diwasiat, lepas tu hakim, qadi. Jadi orang-orang ni sepatutnya harta mereka diselia oleh pejabat agama. Mak pun kalah kalau ikut. Tapi kita dah, pejabat agama tak ambil peduli sebab tu, mak yang nak urus. Bila bapak tak ada, Tok Wan tak ada, mak lah. Bapak tak ada, Tok Wan tak ada, dia martabat keempat tu, hakim, qadi, hakim. Ustaz dia mesti bapak, datuk, yang nak jadi waliul mal. Saya sebut ni waliul mal. Ada dia waliul nikah, ada waliul salah, il janais. Itu kita ada bicara buat mayat. Ada macam-macam wali tu. Ini waliul mal. Waliul mal maksudnya siapa yang akan jadi penguasa memerintah harta. Besar bapak, datuk. Lepas tu orang yang diwasiat oleh orang yang nak mati tu, faham tu? Siapa bapak atau datuk yang mewasiat ke siapa-siapa untuk jaga harta bagi anak kecil dia. Lepas tu kalau tak ada orang wasiat, dia tak berkalih ke mak. Dia mesti pada hakim dulu. Hakim dulu. Jadi hakim maksudnya orang yang akan mengetahui dalam siapa bawah jagaan dia, khususnya kanak-kanak yang kematian bapa, apa status harta dia. Wajib. Pasal dia pula bukan saja wajib disuruh gede-gede itu, bahkan dia ada tanggungjawab wilayatul mal. Bagi siapa-siapa yang tak ada bapa, datuk dan musi, orang yang diwasiat oleh seseorang lelaki yang mati dengan sebab ada anak dia, terutama anak dia tu. Isteri tak apa, isteri boleh ada akal, dia boleh tasarruf harta sendiri daripada harta peraid. Tapi kanak-kanak tu siapa yang pemegang amanah untuk pegang harta kanak-kanak? Pemerintah. Dia qadi. Jadi dia yang akan keluar arahan siapa jaga harta dia, siapa selia, siapa kebun dia ni. Ni. Jadi harta semua kerajaan ambil berat tu. Kita lah ni sistem tak ada lah. Dia sistem tak faham apa-apa lah. Jangan sampai tunang tanah jual kat Along. Tanah-tanah Rizal Melayu, tapi jual kat Along. Dah Along cekik, nak cari angah pula. Dia tu alang angah pun sepak lah bagi kat Alang pula. Mampu gitu je. Sikitlah saja usik bahasa gitu kan. Jadi saja nak sebut tu adalah masalah yang sepatutnya mesti ada pihak kerajaan menseliakan harta macam ni. Dia sepatutnya ambil tahu berapa. Dan bila dia kena ambil tahu, artinya maklumat tu kalau kita nak bagi sendiri, jumpa aja kerajaan. Siapa dia, Ibn Sabil, apa-apa Armalah nak bagi. Tengok yang nak dapat status dalam bab ni. Harta siapa dia, siapa yang ada hutang dengan kerajaan. Masa kerajaan nanti yang istiham muflis tak muflis. Kerajaan. Tapi kerajaan kita, dia yang buat kita jadi muflis. Sepatutnya kerajaan, dia pantau tu siapa muflis tak muflis. Bukan kerajaan dia yang membuat orang jadi muflis, tapi dia pantau lah tu siapa jadi muflis dengan sebab banyak hutang, dah tak ada siapa nak bayar. Tu nak buat macam mana? Dia tak boleh cerita macam tiga Ahmad Al-Baq tu, tiga Abdul tu. Tiga Ahmad Al-Baq saya sebut. Tiga Abdul lah. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Apa dia? Hutang banyak sangat. Lepas tu dia kena jual. Tambah pula buat agreement, kalau anda marah, anda akan dijual. Jangan marah. Bapa tak marah. Sikit cerita bodoh itulah kan. Walaupun bodoh saya nak sebut, kata bolehkah dijual dengan sebab hutang terlalu banyak? Marah kena jual. Sikitlah gunakan cerita tu sikit. Tak ada dalam kaedah kena jual ni. Hamba mesti melalui peperangan, bukan melalui hutang. Untuk siapa yang akan membebaskan belenggu muflis itu dengan hutang yang banyak tu? Siapa? Kerja lah. Bagi asraf zakat. Asraf ni yang ni.
Ni ambil belenggu. Ambil daripada duit zakat, ni gharimin. Semua gharimin teruk-teruk ni. Ni semua orang berhutang. Pasal apa? Tu. Kemudian harta pula tu yang bila sapih, kerajaan yang meletakkan status dia ni sapih. Dia tak boleh tasarruf, dia mahjur alaih. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dia istilah hajru kan. Dia ada istilah kena hijir. Istilah hijir ni kena tahan, tak boleh tasarruf harta. Kerajaan yang akan keluarkan kenyataan tu. Ni tak boleh. Pasal apa? Hutang terlalu banyak. Yang ni pasal apa? Ni kanak-kanak. Dia tak boleh belanja harta. Harta dia ada pejabat agama gini-gini ni pasal dia bapak dah mati. Harta dia naklah diselir oleh pejabat agama. Pejabat agama yang akan uruskan segala pembayaran yuran dia apa gini-gini. Saya nak sebut apa tu? Banyak benda kita nak belajar, cuma yang tu dia ada bab muamalat, ada bab wilayat. Yang kita tak biasa belajar tu dia blur sikit. Tapi dengar nak khabar, tak kata siapa yang sepatutnya ada pengurusan bab tu, yang asal nak cerita, kita bila wajib zakat nak kira asnaf. Kalau kita tak pandai nak cari sendiri, kita tanya kerajaan, dia sepatutnya ada dokumentasi semua dalam Korea. Pasal dia dah lantik dah qadi apa hakim. Ni semua dia tahu. Harta pun tahu. Apa yang dimiliki siapa. Masuk je. Pejabat tanah kan ada. Linkkanlah fail. Pejabat tanah, pejabat pendaftaran ni, pendatang haram ni, pendatang halal. Semua. Yang ni anak susuan. Kalau boleh check rekod tu, semua tu. Buka je file, buka. Kalau pengkalan data ada, database ada. Sistem kan ada, senanglah boleh buat. Kalau buat pengurusan betul kan, mengundi tak ada daftar-daftar lah. Saya sebut. Dia macam sistem bodoh ya. Daftarlah untuk mengundi, bengong. Pejabat daftar dah ada lah. Alamat pun dah ada. Ikut IC. Tukar alamat. Keluar. Keren. Tak ada dah rumah hantu duduk sampai 100 orang. Lawak-lawak kan tu, saya sambil sekir-sekir benda-benda bodoh yang kerajaan kita masih kekalkan tu, yang membodohkan rakyat dengan isu-isu macam tu. Habis tu, macam-macam lah nak sebut. Kalau isu tu, asal nak sebut, pengurusan yang cantik tu sepatutnya. Atau Malaysia tak dapat ISO pengurusan. Nak pergi New Zealand. Pasal saya baru jumpa orang New Zealand baru ni. Satu saya dah sebut New Zealand banyak kan. Dia pernah kerja di New Zealand, memang orang New Zealand ni, dia punya jiwa dia hanif. Dia sifar rasuah. Malaysia jangan tambah nombor plate besar. Encik tak boleh kurang kan. Tak faham tu dah. Sampai kena tarik balik lah. Duduk saman-saman orang, pergi kat JPJ, ukur ni, ukur. Sampai ambil video, upload masuk internet. Padang kamu gambar. Sampai kena tarik balik. Pula tu kenyataan pegawai dia pula. Kata dia, kita nak kurangkan mati, kalau boleh kita nak mati 5,000 orang. Jangan mati sampai 10,000 orang. Dia tak macam malaikat maut, cabut jangung. Cakap tu, ya Allah, macam bengong 40 kali. Kafir pun tak cakap gitu. Mula malu lah, tengah. Tak ada, macam tak ada agama yang cakap ni. Macam tu, orang macam tu jadi pegawai. Dia bijak lah tu. Kita nak penting, keselamatan kita mesti nak pastikan mati 5 orang. Kita tak nak mati 10,000 orang. Tapi dia check apa? Check nombor plate. Kita nak kurangkan kemalangan. Sampai hantar habis, dia pun naik, buat report polis pun, kemalangan jalan raya encik. Apa sebab? Pasal nombor plate kecil kan? Saya tak nampak kereta pasal nombor plate kecil. Sampai polis pun bengang. Dia orang ni nak beli ke siapa ni? Awalnya nak beli je BJ. Sampai tarik balik serta merta. Mana ada tahan-tahan cek nombor plate? Hari tu tengok kedai buat nombor plate beratur kereta. Masa mula saman dia tu. Tak tahu tu, dengar saya cerita apa. Tu tak keluar TV3 dengan TV1. Dia keluar TV Magic Dairy. Wa khamsatun la yajuzu damuha. Okey. Kita bahas soalan tu lah. Tentang taksim zakat pada siapa simpun yang ada dan bagi 3 ala aqal. Kalau ada ramai tapi kita bagi 2, jadi tak cukup, 1 tu kena bayar ganti rugi balik, bayar semula untuk mencukupkan angkanya 3, pasal semua datang dengan 88 jamaah asal dia, melainkan amil. Lepas tu berapa nak bagi, sekurang-kurangnya ganti itu ialah aqallu mutamawwal. Itu dobit nak ingat. Baca pun asal betul kitab fiqh. Kalau faham ni, buka je kitab besar. Syarah ni lagi best, lagi mantap. Tapi ini asas yang mesti dipaham.
Ada? Baik, selesai. Wa khamsatun la yajuzu dafuha ay dafu zakati ilaihim. Ada 5 kumpulan. Khamsatu asnaf. Ada 3 kumpulan, 3 sinfun yang la yajuzu dafuha. La yajuzu maknanya la yasihu. Wa yahrumu dafuha. Haram dan tak sah memberikan zakat ilaihim pada mereka. Baik. Pertama, al-ghaniyu bimalin aw kasbin wal abdu Nakila. Oh. Waqila yaghrimu lahu sulusu. Waqila ay qala ba'dhum ay yaghrimu lahu as-sulusa. Hendaklah membayar balik lahu lisinfin tu, lisalis tu, ya, as-sulusa 1/3. Tapi kil. Jadi atas jumhur sebut aqallu mutamawal lah. Okey, siap. Tinggal sikit, maaf. Jadi khamsatun la yajuzu dafu'u zakati ilaihim. Ghaniyun bimal aw kasbin wal abdu wa banu Hashim wa banu Muttalib wal kafir. Oh, terang-terang mata tu. Kafir mana boleh bagi, oi, duit zakat. Ni bagi duit zakat, nak bagi orang kafir masuk Islam. Ada lah. Bagi dia masuk Islam dulu, baru bagi zakat. Baik. Pertama adalah ghani. Dan ghani bimalin. Ghani bimal, ada harta apa? Sebutlah apa harta yang nak dikira. Harta tak dikira, benda yang hajiat. Benda yang daruriyat. Hajiat, daruriyat. Daruriyat lah, istilah Arab ni. Bukan hajiat, silap sebut. Daruri maksudnya benda-benda maskan, malbas, markab. Itu tak dipanggil sebagai mal untuk dikategorikan kaya miskin. Mal ni mal yang boleh, yang currency money. Bahasa orang putih itu kan. Duit, emas, perak, dinar, dirham, gold bar, apa bar, silver bar. Ini kan semua jenis zaman-zaman tu. Apa lagi bar. Bukan bar jual arak tu. Ini gold bar, silver bar. Okey, siap. Itu kaya bimal ataupun ghaniyun bikasbin au kasbin. Satu lagi yang ada atas mata yang saya tak sebut, kalau ikut itu pun sebagainya, dia ghani bin nafaqah. Dia jadi kaya dengan sebab ada man tajibu talzamuhum nafaqatu. Yang lazim antara mereka itu untuk bagi nafaqah. Itu semua sebab-sebab untuk dapat nama ghani. Apa tu saya dah hurai ni. Agak tertinggal, tanya lain. Pasal ada yang lambat kereta api itu. Itu bagi tadi lah. Yang naik kereta api lambat. Jadi dia tak faham lah tu. Memang tinggal hak tu, naik kereta api lambat tu, tak faham. Tak faham macam mana nak kata ghani dengan fakir dan kayu ukur dia tu. Measurement dia nak kira macam mana. Jadi antaranya kaya dengan sebab saraan, kaya dengan sebab kasab, kaya dengan sebab mal. Mal mesti kira umul ghalib. Dan kasab mesti kira berapa yang dapat dengan berapa daruriyat dia, hajat dia. Lepas tu mau tengok siapa yang ada orang yang menafkahkan atas dia. Okey. Jadi ghani berapa? 1, wal abdu 2, hamba. Hamba tak boleh terima zakat pasal dia pun masih harta. Macam mana dia nak jadi terima harta? Kalau ada pun abdu sini yang terkeluar pasal dia asnaf, siapa? Hamba mukatab. Hamba apa lagi yang pernah sebut itu? Mukatab, tadi pun sebut mudabbar, mubayyin. Ada hamba mubayyin? Tak biasa dengar pun. Ni ilmu sesat ke ilmu apa ni? Ilmu mualat. Umul walad. Okey, ada hamba yang nama umul walad, mudabbar, muba'ad, mukatab, muba'ad, umul walad. Umumnya dipanggil jariah kan? Dipanggil jariah ataupun abdu. Cuma abdu abdu, umuh abdu lelaki perempuan. Tapi kalau abdu lelaki, abdu. Kalau hamba perempuan, jariah. Umum juga hamba diistilahkan sebagai raqabah.
Kinun, ya. Kinun. Kinun ni hamba yang tak ada qaid tadbir, tak qaid dipakai oleh sayyid jadi umur walad, tak qaid bagi harta tertentu dengan tu jadi kitabah, tak ada termerdeka sebahagian yang muba'ad. Itu panggil kinun. Ha?